Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah ila haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wa mursalin wa alal malaikati muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa liwalidina wa masyaikhina wa ikhwanina wa muhibbina wa liman lahu haqqun alaina wa lil jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Natusi Pak Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal awruda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta sara wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa aqimus-salata zakata wa dzalika ad-dinul qayyim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Qala Syekhu mu'allifu rahimakumullah ta'ala fi kitabih wa na'afana bi ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Angka 13. 3 baris di atas. Wajib bagi. Wajib bagi segala rasul alaihi mussalatu wassalamu 4 perkara. Pertama, sidqun. Turun bawah lalu. Kedua, amanah. Tengah. Ketiga, tablil. Dan yang keempat bawah kali adalah keempat faton. Ini masuk sifat Rasul. Habis dah bicara dalam bab la ilaha illallah. Sekarang kita menuju pada rukun iman kita yang kedua, beriman pada segala Rasul. Yang wajib kita ketahui 25. Kerana disebut dalam Quran. Kena kutip. Walaupun ada nabi-nabi lain lagi yang nampak kisah mereka lebih daripada kisah yang rasul-rasul yang ada, dikhabarkan daripada riwayat-riwayat, tapi yang wajib kita pegang 25 paling kurang. Hak lain itu kita beriman. Sungguh Allah Ta'ala ada ramai nabi dan rasulnya, sehingga dibilangkan nabi 124,000, rasul 313 orang. Pegang umum lagu tu yang ramai. Bila tak tubik kita Allah Ta'ala mengetahui siapa mereka. Daripada 124,000, beberapa orang saja yang Arabnya. Yang lain itu Bani Israel. Sebab tu tengok kalau kisah Nabi Isa saja Tuhan cerita dalam banyak surah. Tuhan cerita surah panjang, surah Maryam, surah Ali Imran. Ali Imran tu keluarga bapak dia tu Zakaria, Yahya,
Maryam, nah Imran tu. Keluarga puak Nabi Isa tu. Siapa diberi pinjam. Nabi Musa bin Imran tu bukan Imran ni, Imran lain. Tu ramah. Daripada Bani Israel saja. Ramah. Sebab tu pusat agama di Palestin. Pusat agama dunia ni Palestin. Di situlah Allah Taala waktu turun membangkitkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai di Palestin. Sebab itulah mengapa peristiwa akhir zaman Dajjal Pohungga kena bunuh ke Nabi Isa di Palestin juga. Itulah cerita dia. Israel itu sebahagian pada Palestin dululah, yang menjadi Syam kemudiannya. Tu baca sejarah tak habis cerita lah, panjang cerita sejarah ni nah. Hak tu wajib kita beriman bahawasanya Allah Taala ni ada ramai nabi dan ramai rasulnya. Baiklah, sekarang Ahli Sunnah wal Jamaah meletakkan wajib kita mengetahui 25, iaitu untuk kita mengisbatkan, mensabitkan, menetapkan bahawasanya 25 orang itu sungguh rasul, tak terkecuali. Pasal disebut dalam Quran. Supaya tak bercanggah dengan Quran, iman kita tu 25 tu kita isbatkan, sangkutkan bahawasanya sungguh mereka tu rasul. Tak wajib apa. Tapi kalau dia tanya Zulkifli rasul ke tak? Kena jawab, rasul. Ibrahim rasul ke tak? Sama bukan. Tak kena ngapa, tapi kalau dia tuju sosok boleh royak. Kalau tak, kalau kata Isa, bukan, tak mengisbatkan kerasulan. Sedangkan Quran menceritakan yang lain-lain, nabi lain yang masyhur juga, umpama Nabi Yusha bin Nun, Nabi Samuel dalam bahasa Arab sebut Samuel lah. Lepas tu Nabi apa lagi? Nabi Daniel, Nabi Armia, Nabi apa lagi? Nabi Uzair. Uzair tidak disebut sebagai itu, dan sebut Uzair sebagai anak Tuhan ekor puak Yahudi intikad lagu tu. Puak ni ramah. Nabi Daniel tu. Yang mana mayatnya dikebumikan oleh Abu Musa Asy'ari. Pada dia zaman Nabi Sulaiman. Tapi dia berdoa agar jenazah dia ni dikebumikan oleh umat Muhammad. Semasa Saidina Umar pergi takluki Parsi. Mana Parsi? Iraq lah. Iraq tu Babylon belakang, pokok Namrud punya kerajaan. Akhirnya ditukar jadi Parsi. Masa Saidina Umar pergi tawai Parsi tu, gali dari satu bangunan bawah tanah, jumpa beberapa belah mayat, antaranya ialah mayat Daniel inilah. Di mana di kepala dia masih ada kitab Taurat, diambil diterjemuh oleh Umar, dan Umar baca terjemuh dia. Siapa dia tolong terjemuh? Abdullah ibn Salam, Yahudi yang memelukki Islam ketika Rasulullah sampai ke Madinah. Tiuk dia hunggang mari nak beriman pada Rasulullah, takut tak dia beriman, takut dia mati. Dialah wagi budak terjemuh, Umar pun baca sama dengan Taurat yang dulu. Tu Nabi Daniel, dan dia minta doa dia supaya dia ni dikebumikan oleh umat Muhammad. Maka yang mengumikan dia ialah Abu Musa Asy'ari. Tengok, umat Muhammad disebut lama dah dalam kitab Taurat. Kok ni kitab Taurat ni, bukan kitab Injil ni. Pok saat ni sebelum Nabi Isa lagi tu. Dah. Di mana tu? Di Parsi, Iraq. Walaupun mereka itu begitu, tapi kerana tidak disebut dalam Quran secara khusus nama mereka,
sebagai rasul, maka tak wajib kita bilang. Kalau kita mengetahui kisah mereka, ada bagusnya juga. Hak tu kena ngaji sirah. Ambo nanti masuk bab rasul, ambo cerita sikit-sikit nanti jumpa dan 25 rasul nak habis cerita tu setahun pas gelak tak habis. Ni dan wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara wajib bagi, yakni apa dia? Akal kita yang menetapkan. Nak jadi seseorang rasul kena ada 4 sifat ni. Kau tak ada 4 sifat ni, kau dia mengaku rasul pun bukan. Sifat ni sifat wajib yang dihukumkan oleh akal. Bukan wajib dia sidik. Kau dia sidik boleh pahala, kau dia amanah boleh pahala, kau dia kianak berdosa. Bukan. Tu bukan rasul pun wajib. Kita boleh kau kecek dusta? Tak boleh. Boleh kau kita kianak walaupun kita bukan rasul? Bukan, tak boleh. Tu syariat. Tu wajib belaka. Rasul, kau umat rasul, kau wajib. Ni nak akal nak pergi meletakkan seseorang tu rasul. Sinilah sepatutnya pergi hujah dengan puak-puak yang Nasrani yang tak terima Muhammad tu sebagai Rasulullah. Pergi hujah dengan dia. Bapa mengkata Isa tu Tuhan, tak kecek mari. Bapa mengkata Yakub tu Tuhan, Tuhan pula dah. Bapa mengkata Isa tu rasul, bapa mengkata Yakub tu rasul, bapa mengkata Sulaiman tu rasul. Tu nescaya mereka menjawab kerana terzohir di mereka mukjizat. Tu kerana bapa mukjizat tu. Nanti kita belajar nanti. Kerana dengan mukjizat itulah kita pegang pada seorang-seorang manusia itu menjadi rasul. Kau tak ada mukjizat main mengaku saja, walaupun betul aku ada, kita tak nak pegang. Kerana kalau gitu siapa-siapa boleh mengaku jadi rasul. Tu dia lagu tu. Inilah beriman. Dan pentingnya beriman pada rasul dengan pegang dalil mukjizat saat ni, barulah kita reti beriman pada nenek rukun iman kita. Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada. Baru reti beriman. Kau duk bila-bila baru. Jangan tinggal kuliah ni. Penting rukun iman dah. Bila tak tahu kau lagi. Tengok mengapa mereka tak terima Muhammad sebagai itu. Padahal semasa telah diceritakan Muhammad akan dilahirkan di akhir zaman ini, dalam Taurat pun cerita, dalam Injil pun dicerita nama Muhammad. Orang Yahudi dia tak pelik. Kalau Tuhan sebut siap-siap nama Nabi, pok-pok Yahudi, pok-pok Bani Israel. Yahudi ni kemudian asal dia Bani Israel. Bani Israel ni kita kena ingat dia jauh supaya kita. Dia menyembah Allah, dia tidak mensyirikkan Allah. Hak kemudian ni hak masalahnya, ajaran masalah kemudian ini. Hak dulu ya Bani Israel Tuhan cerita. Hak tu hak jauh supaya kita menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah. Bila kita reti agama tauhid, mereka juga agama tauhid. Sebab tu Bani Israel, Bani tu anak, Israel tu gelaran bagi Yakub. Isra hamba, Allah. Israel hamba Allah, gelaran bagi Nabi Yakub. Cuma lah ni bila sebut Israel kata-kata jahat. Hamba Allah Ta'ala. Kau Bani Israel dulu bukan begitu. Yang sekarang ni lain. Kerana banyak penyerangan telah berlaku. Siapakah yang telah Allah namakan dalam siap-siap, dia tak pelik. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu dia akan dibangkitkan rasul-rasul. Yang pertama ialah Nabi Yakub, Nabi Ishak. Nabi Ishak ni siapa anak siapa anak Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ada bini nama Siti Sarah.
Jadi Siti Sarah ni nyemandu nyetok beranu. Nah, mai saja kata. Nah, patu Ibrahim wagi Siti Sarah ni ke Mesir. Jup untuk berdakwah di Mesir. Firaun masa tu tak boleh kelih. Kalau bunyi kata ni bini orang, dia orang lain. Dia rapah ambil. Kalau ni bukan bini orang, tak apa. Ha tu penyakit Firaun masa tu. Firaun ni ramah dah ramah. Ha itulah Nabi Ibrahim berlawak tu. Bila Firaun tanya, "Siapa tu Ibrahim tepimu?" "Adik aku." Ha dia tipu. Ha ada beberapa tempat Nabi Ibrahim berbohong. Sebab itulah saya esok bila kita jumpa Nabi Ibrahim, tolong beri syafaat, minta Allah Ta'ala adili di pada masa ni. Boleh kata, tak boleh, aku ada dosa, aku pernah berlawak. Ni antaranya. Masa kau dia kata, ni bini aku, sudah rapah dia Fir'aun. Tu pun Fir'aun duk nak teruk macam. Setiap kali teruk nak dekati Siti Sarah, Allah Ta'ala jadikan kaki dia beku, tak boleh berjalan. Siti Sarah ni cantik tuai-tuai. Cantik. Dia mewarisi kecantikan Siti Hawa, bini Adam. Bini Nabi Adam, Siti Hawa cantik. Turun kecantikan dia tu kepada Siti Sarah. Comel. Kecantikan Siti Sarah turun kepada apa? Pada cicit dia, Nabi Yusuf. Comel dia tu. Kerana begitu. Nah, Fir'aun builah ke Siti Sarah saat ni bila nak klik. Kalau tak boleh juga Nabi Siti Sarah, bui ke Siti Sarah saat ni. Siti Sarah mau nak klik dengan Ibrahim ke Palestin balik. Ambil seorang hamba aku bernama Siti Hajar, buat hambamu, khadam. Bukan ke Ibrahim, bui ke Siti Sarah. Buat klik duduk di Palestin. Bila duduk Palestin, lalah Siti Sarah boyak Ibrahim lagu ni lah, kita ni tak boleh anak. Mu ambil hamba aku Siti Sarah ni lawak bini mudong. Siti Sarah ambil Siti Hajar, nikah dengan Siti Hajar, beranak tubik Ismail. Apa maksud Ismail? Sama dengan semua tadilah. Semua tu bahasa Ibrani yang didengar permintaannya oleh Ta'ala. Samuel bahasa Ibrani, bahasa ni Ismail. Menikah dengan Siti Hajar boleh anak tubik Ismail. Nya cemburu pula dah Siti Sarah, padahal dia kira. Jadi kalau bini tua bini muda balah ni biasalah. Nah, tak ada pelik lah orang ada bini tua bini muda tu. Lepas tu dia royak ke Ibrahim, muak lari jauh anak mu dengan Siti Hajar tu, siapa aku tak nampak kelih. Aku tak boleh nak kelih. Nah, itulah Ibrahim Allah Ta'ala suata ke Mekah. Tu. Bila Ismail umur 13, Siti Sarah mengandung. Mandu tak di bila tua mengandung. Sejarah dia nak mengandung, malaikat Jibril, Mikail, Israel nak pergi balik bumi Sodomun, kaum Lut. Bila nak balik denu, dia lalu pergi kat Ibrahim. Pasal Lut tu anak saudara dia. Oh ya ke Ibrahim, aku nak pergi balik bumi Sodom Nabi Lut. Dan sebelum aku pergi, aku singgah sini, aku nak ayak khabar bahasanya isteri engkau Siti Sarah akan dapat anak bernama Ishak. Siap-siap beri nama. Dan cucu engkau bernama Yakub. Tu Israel tak pelik kalau dah nama dah. Siti Sarah bangun sukongelah. Weh, lumung kata aku ni nak beranak, aku ni dalam mandor, patu tua pula. Dia tahu malaikat mai royak tenang. Tu dua orang manusia telah diberitahu nama dia. Lagi siapa lagi? Nabi Zakaria. Bini dia tua juga. Malaikat mai royak mu akan dapat anakmu nama Yahya. Siap-siap royak nama Yahya. Jadi nabi juga. Isa gitu juga. Royak ke Maryam, mu akan dapat anak Maryam. Maryam royak lagu mana aku nak beranak? Aku ni tak menikah dan aku bukan pelacur. Dok makan dapat anakmu nama Isa, yang mana dia ni orang berjuru. Begitulah dalam Taurat sebut akhir zaman nabinya ada nama Muhammad.
Dalam Injil sebut min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad nama dia. Pok dia tak pelik. Sebab itulah bila Yahudi kaji, Nabi akhir zaman Muhammad ni akan duduk di Madinah. Sebahagian mereka berpindah ke Madinah. Tu sebab apa ada Yahudi di Madinah dulu tu. Padahal pok dia duduk di Palestin tu. Bapa hijrah ke duduk Madinah menanti Nabi akhir zaman. Tahu tu pok Yahudi ya boy. Rapak dia dengan Tuhan, dengan kisah-kisah Rasul ni dia rapak. Tapi bila-bila tubik Muhammad ni jadi orang Arab, tu dia. Tak akui selalu sah kau orang Arab sama dia pun dia kutip bunuh. Nabi Isa tu dia menyeru 3 tahun berdakwah, 3 tahun yang Nabi Isa berdakwah. 12 orang yang Hawarijun boleh ke Nabi Isa. Orang tak si. Bapa? Masa tu Nabi Isa diberi ajar kitab Taurat pun Nabi Isa reti, kitab Injil diberi pula berdakwah. Terima hak Taurat tak ada masalah, amalkan hak Taurat dan amal juga hak Injil, lengkapkan hak Injil. Sebab tu Taurat tu dah panggil Old Testament, perjanjian lama. Hak Injil ni New Testament, perjanjian baru. Terima dua-dua. Tapi tok lebah dia deki. Tok lebah ni bahasa dia deki. Deki ke mana? Tak boleh terima hak Isa. Royak ke kerajaan masa tu, igak Isa ni bahaya. Petah igak Isa. Lagu itulah cerita. Allah Ta'ala angkat Isa ke langit. Lalu Allah Ta'ala royak ke Isa, angkat engkau ke langit dan engkau akan diturunkan untuk membantu umat akhir zaman, Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad, yang mana kaum dia Allah Ta'ala cerita kita ni lembut-lembut orangnya, baik, orang beriman pada Allah Ta'ala begitu begini. Maka Nabi Isa minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad, umat Nabi akhir zaman. Itu kisah. Musa pun minta nak jadi umat Muhammad, Isa pun minta juga. Kita ini dicerita kayak begitu. Jadi disebut Muhammad tu. Sebab itulah kau tanya popok dia, mengapa engkau kata Isa? Nabi-nabi lain, hak Nabi Yahudi tu, sebab dia adalah Rasul. Tidak ada lain kerana mereka diberi mukjizat oleh Allah, bukan kerana mereka mengaku. Mereka diberi mukjizat, itulah dalil mereka ini adalah Rasul. Baiklah, Allah Ta'ala menurunkan Rasul-Rasul pada kita. Mengapa? Kena bersifat begitu lalu. Kerana ingat, Allah Ta'ala hantar kita ke sini dengan 3 tujuan utama. 1, makrifat pada Allah. 2, beribadat kepada dia. Yang 3, beradab kepada dia. 3 kerja kita. Pastikan kerja ini kita selesaikan. Kerana ini tugas kita, kita selesaikan sebelum umur 60 ataupun sebelum umur 70. Kerana Rasulullah sebut umur umatku 60-70. Tapi kalau sekarang kita umur telah 60 tambah 3, 63. 60 tu umur Masihi, umur hijrah tambah 3. Maknanya 63. Ada 7 tahun lagi. Selesaikan masalah ini. Jangan lebihkan pada 70, kerana itu hak umum umat Muhammad. Tugas pertama, makrifat kena Tuhan. Jangan tukar Tuhan dengan orang lain. Kedua, beribadat mudah. Tengok Rasulullah buat lagu mana, itu ibadat. Beradab, tengok akhlak Rasulullah lagu mana. Uswatun hasanah kau dah sebut tu. Maka makrifat pada Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala kita sebut, supaya tak tukar nama makhluk. Beribadat pada Allah Ta'ala, beradab pada Allah Ta'ala. Nak dapat yang ni, kena ingat, kena kalahkan musuh akal. Allah Ta'ala memberi pada manusia 1
satu senjata yang tidak diberi kepada binatang, nama dia akal. Ruh pun orang panggil akal ini, hati pun orang panggil akal ini, nur pun orang panggil, nur Muhammad yang aktif pun orang panggil akal ini. Macam-macam nama istilah pengajian. Maka guna akal saat ni, jangan biarkan akal saat ni dikalahkan oleh musuh dia. Gapo musuh akal? 4. 1, dunia. Dunia dengan arti hendak nyaman terus, nak senang terus, tak susah, nak sihat semua, tak sakit. Orang dunia tu minta nasihat ke orang dunia, orang yang fikir sihat tak boleh, tak sakit, sudah pakai tu pening. Minta nasihat dengan orang dunia. Itulah ni nasihat. Kalau kita ni miskin, Allah Ta'ala takdirkan kita miskin, tak kaya, buat go tu ugi, buat go ni tak berjaya, gi jumpa orang dunia suruh nasihat kita, dia akan nasihat teragoni pula awan dunia nasihat. Kerana dunia bawa pada kita satu racun, kita ini hendak nyaman terus, senang terus. Tu musuh pertama. Mudah ke nak kalah? Dalil dia kita kalah ialah ada kesedihan. Tu kita kalah. Pero ayah mampu ayah sedih. Boleh bini klik marah ke bini sedih. Tu tanda dunia telah mengalahkan akal kita. Sakit, bahasa tak sok seronok, sakit. Tak sakit. Mana boleh tak sakit? Sakit mesti datang. Walaupun dia tu doktor pakar. Sakit. Pakar dia, pakar jantung. Sakit jantung juga. Ingat pakar jantung, tak sakit jantung dah. Pakar tulang, ingat tak patah dah tulang. Jangan. Pakar di ilmu, sakit di Allah Ta'ala. Tapi kalau sedih saat ni, tanda akal kita telah dikalah, ditawan oleh musuhnya akal. Yang pertama dunia. 1, kalah kita. Yang kedua, musuh akal kita saat ini nafsu. Nafsu ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, itu nafsu. Maka dia pun tilik, nafsu saat ini tilik di mana tempat supaya kita ni boleh dipuji, boleh disanjung, boleh dihormati. Nah, dia pun itah. Aku kena jadi tuan guru. Kau jadi tuan guru, orang saling aku, orang cium tangan aku. Nah, aku kena jadi ustaz. Sebab tu kita ustaz, orang panggil ustaz berasa lain, orang panggil cikgu berasa lain. Celaka sungguh nafsu ni. So kau orang lain bini kita panggil abang, tak apa paling ustaz, lain bini yang padahnya. Jangan nafsu ni. Maka dia ita dimuliakan dengan ada pangkat. 7 dia nak pangkat. Walaupun pergi pangkat tu penipala pun tak apa. Asal orang panggil bos. Lain. Habis TO kita dia bayar bos. Kalau melu tak bayar, tak apa nah. Dengan ada harta disanjung, dimulia. Nah, nafsu 7 tu. Dalil dia kita ni kalahkan oleh nafsu saat ni. Akal kita dikalahkan nafsu bila dikeji, marah. Bila tidak dihormati, marah. 2 kalah. Akal kita telah dikalahkan. Yang ketiga, dikalahkan oleh iblis.
dan jing-jing. Orang Melayu panggil hantu, dikalahkan oleh hantu. Bisik ke hantu tak tetap. Tak tetap. Kalau khawatir lintasan pada Allah Ta'ala, dia tetap, tak berubah. Kalau berubah-ubah daripada iblis. Malam ni nak pergi mengaji tak cekak berasa, berehatlah dulu malam. Nah, mari. Kalau nak mengaji terus itu dari Allah Ta'ala. Bila daripada khotin nyedah, bukan esok mati. Masjid tak tutup lagi, esok buka lagi esok. Nah, dibisik dari 3 kita dikalahkan, akal kita dikalahkan. Yang keempat, akal kita, musuh dia yang keempat ialah manusia yang berperangai macam hantu tadi. Boleh jadi ada dalam rumah kita. Abang nak pergi mana ni? Nak pergi sejik orang mengajar mana? Allah, pergi esoklah kita pergi kedai lu malam ni. Patutnya abang nak siap, abang pergilah kita pergi kedai esoklah. Tu lain. Tu manusia yang tak perangai seperti hantu. Pak musuh akal. Maka hari-hari kita dikalahkan oleh pak musuh. Akal dikalahkan. Pada Allah Ta'ala beri pada akal. Maka carilah tentera akal untuk mengalahkan musuh tadi. Maka tentera akal untuk mengalahkan musuh tadi adalah bernama ilmu. Itulah, carilah ilmu yang bermanfaat, yang mana mengalahkan akal tadi. Dapat ilmu satu, ilmu makrifat mengenal Allah, kalah nafsu, kalah dunia. Kerana kesimpulannya, siapa kenal Allah pasti dia menjawab Allahu khairu wal akhiratu khairu. Itu jawapannya. Allah lah yang paling baik, akhirat lah yang lebih baik. Pasti itu jawapannya. Jadi kalau dunia ni tak dapat, tak jadi masalah. Kalau pujian tak dapat, tak jadi masalah. Godaan iblis tak termakan. Manusia, aku kenal dah, tak mau dipedah pada aku. Nah, ilmu makrifat namanya yang itu. Oleh sebab itulah, kerana itulah Allah Ta'ala hantar rasul-rasul ni pada kita supaya sempurna kita menjalani yang tadi. Boleh kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Lalu kalau Allah Ta'ala memberi kita pemikiran, Allah Ta'ala beri kita pemikiran, padahal benda betul, tapi bila Allah Ta'ala tak beri, tak dapat. Cuba kita bayangkan umur kita sudah berapa, dan sudah berapa lama daripada umur kita ni kita bergaul dengan makhluk. Sudah tiba masanya, masa yang berbaki ini kita bergaul dengan Allah Ta'ala. Kerana makhluk yang kita bergaul yang telah lama ini akan kita tinggalkan, dan mereka tak boleh membantu kita. Tujulah kepada Allah yang akan kita menemuinya. Maka kalau diberi pemikiran begini, nescaya kita berhenti dari bergaul dengan makhluk, tukarkan menjadi bergaul dengan Allah Ta'ala. Sebab itu sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah bila umurnya 60, dia sudah berhenti dari bergaul menguruskan masyarakat. Berhentilah. Dia menuju kepada Allah Ta'ala. Tapi tadilah ingat, sebelum umur 60 atau 70 saat ni, selesaikan masalah saat ni. Makrifat, ibadah, adab, selesaikan.
Jangan ada yang tertungguk. Kerana itu penghujung umur kita. Umatku umur 60 70. 60 minimal. 70 maksimal. Kalau lebih pada 70, Allah Ta'ala nak melantik menjadi orang tua yang ada keberkatan. Yang Allah Ta'ala sebut, yang Rasul sebut, bihim yuntarum, bihim yurzakum, bihim yurhamun. Dengan orang-orang tua itulah Allah Ta'ala menurunkan hujan lagi. Dengan orang tua itulah Allah menurunkan kasih sayangnya, tak cabut kasih sayang. Dan dengan orang tua yang ada tadilah, yang umur 70 lebih tadi lah, yang selesai dah kerja dia tadi, Allah Ta'ala menurunkan rezeki. Bihim yurzakun, yumtarun, yurhamun. Orang tua tadi Allah Ta'ala memberi keberkatan. Yang Allah Ta'ala sebut, kalau bukan kerana bayi yang menyusu, binatang yang melata, dan orang tua yang rukuk kepada Allah Ta'ala, setitik hujan pun Allah Ta'ala tak turun. Tu orang tua. Nah, selesaikan dengan Allah Ta'ala. Jangan ada syirik. Jangan bawa makrifat ni paling kurang. Jangan bawa syirik lagi pada Allah Ta'ala. Syirik pada ilmu, pada sifat. Jangan syirik pada zat. Jangan syirik pada sifat. Jangan syirik pada perbuatan Allah Ta'ala. Kerana siapa syirik tu sebut, haramallahu fi jannah wa ma'wahum humun. Nah, tu ayat di Quran. Orang syirik saat ni Allah mengharamkan pada dia syurga. Tak jumpa syurga. Pada syurga ni 8 tingkat. Tiap-tiap tingkat syurga tu 100 tingkat. Tiap-tiap darjah. Ni syurga Naim. Syurga Naim ada 100 tingkat. Baru syurga lain pula. Tinggi kali syurga Firdaus. Syurga Firdaus pun 100 tingkat. Seseorang akan diberi luah syurga esok minimal 500 ataupun 1000 tahun perjalanan. Minimal sore-sore jalan 1000 tahun. Itulah luah syurga diberi pada kita. Diberi kenderaan syauk, kebenaran rindu untuk berjalan orang syurga kita sore-sore. Bining minimal 12,100 orang. Minimal. Padan dengan kita. Minimal. Hak lebih lagi, ramai lagi. Bidadari 12,100 orang. Setengahnya kata 700 daripada 12,100 orang, 700 orang daripada manusia biasa. Hak lain tu bidadari. Isteri kita jangan deki dengan ayat pada ayat ini ya. 70 kali lebih cantik berbanding bidadari. Maknanya suami kita tak terpandai ke lain juga, terpandai kita juga. Kerana 70 kali cantik pada bidadari sani. Tak sedeki dah kat dia, tak sedeki dah. Tak timbul masalah. Nah, tapi Allah Ta'ala begitu luah syurga, begitu keelokan syurga, betul ramah bidadari, haramallahu fi jannah. Diharamkan tak masuk syurga. Tak ada. Wa ma'wahumun nar. Tempat tinggalnya neraka. Kasihan. Kenapa? Syirik. Itulah Luqman Hakim kita sebut dulu. Ajar anak dia pertama, la tusyrik billah. Inna syirki zulman azimah. Luqman ajar anak dia. Anakku, wahai kesayanganku, ya bunayya. Pelajaran pertama ayah pada kamu, la tusyrik billah. Sekali rabuk selama-lamanya jangan menyunggutukan Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, pada af'al. Salah satu sifat Allah ilmu. Ilmu mengetahui. Sebab itulah hendaklah kita tahakkuk
betul-betul duduk di jahil. Sebagaimana Allah Ta'ala pinjai perkataan malaikat, subhanaka la ilma lana. Itulah kita duduk di situ. Subhanaka la ilma lana. Kami tak tahu kau satu selama-lamanya. Kalau tahu ni sikit-sikit ni, illa ma'alam tanah, kerana mengoyak buaya tahu, kekalkan pengetahuan. Bukan kata hamba boleh dengan dia tu tahu banyak, silap. Tak ada. Allah Ta'ala betul-betul duduk jahil, baru betul-betul beriman pada Quran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tuhan sebut dekat Quran, akulah sentiasa mengetahui, engkau sentiasa tak mengetahui. Tapi kita duduk berasa kita tahu getek. Bila-bila tu Tuhan tahu juga, aku tahu getek, ada ilmu getek. Syirik pada sifat ilmu. Dalam penuh kelarah dalam. Begitu juga beribadat. La haula wala quwata. Itu kita. Tak ada daya, tak ada upaya. Semaya kat tangan. Rukuk. Boleh berdaya. Ngaji dah wadah nak dulu. Semua Allah Ta'ala buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebab tu baca Quran betul-betul duduk di situ. Betul-betul duduk. Tak syirik dah tu. Kalau duduk syirik, aku buat getek, aku urut akak getek, ada kudrat getek. Syirik di sifat lagi, syirik di af'al lagi. Nanya. Belum amanu lagi, belum beriman lagi. Bila belum beramanu, amal tak akan soleh. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman dah Tuhan panggil. Wa amilus solihat, baru soleh amal dia ni. Tak dapat. Perhatikan betul-betul kita ini. Selesaikan masalah ni sebelum 60 sebelum 70. Jangan ada syirik langsung. Jangan ada. Semua baca, ada sebut dari Quran, tak payah baca Taurat, tak payah baca Injil, walaupun perkataan yang sama saja. Maka betul-betul mengamalkan Quran saat ni, yakin pada Quran saat ni. Bila Quran sebut lagu tu, duduk di situ betul-betul. Itulah orang yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Makrifat daripada dia panggil. Jangan tukar lagi tu. Ni sabab. Ini sabab. Kita ada sabab ni ialah apabila Allah Ta'ala melakukan, memilih, mengatur suatu kejadian berlaku melalui satu-satu benda. Tu sabab. Sekarang kita dahaga, kita pun minum air. Nah, air lalu kok hilang dahaga. Allah boleh saja tak guna air untuk hilangkan dahaga kita, boleh. Tapi Allah memilih, mengatur, menyusun, menghendaki dengan air hilang dahaga, meminum. Maka air ni dipanggil sabab. Air ni siapa wujudkan? Allah wujudkan. Jadi air ni bukan wujud, diwujudkan. Yang betul-betul wujud Allah. Tu zat Allah yang betul-betul wujud. Sifat wujud tu sifat Allah. Yang lain ni tak ada sifat wujud, diwujudkan. Orang panggil wujud muqayyad lagu ni. Bukan wujud zati ni. Betul, sekarang buang air, buang sabak ni, pasti yang tinggal hanyalah musabbib, orang Arab royak. Penyebabnya saja, iaitu Allah saja. Yang lain ni boleh buang. Maka yang lain ni tak ada, tak perlu dirisaukan. Asalkan Allah itu ada. Masuk sepeta, doktor kata tak ada ubat, jangan risau. Tak mati lagi, tak siapa umur. Mati tu ubat tambah-tambah, mati lana-lana orang mati. Ubat sepeta lana-lana lagi, mati ya. Bukan kita ada ubat. Nah, tak urut akak tanya, bukan kita akan nasi. Bukan kita ada tak makan nasi. Ada orang makan nasi 3 pinggan mati lemah dengan makan nasi. Mati. Ada lagi nasi depuk 3 pinggan. Rok dia kat tangan. Kau nasi tu rok, bui tenaga. Tu duduk ke. Dalil cukup kemak dah kita bui. Duduk betul-betul, jangan mensyirikkan Tuhan. Maka nak ajar benda lagu ni sebegini payah. Allah Ta'ala atas rasul mari.
pada Bani Israel agar betul-betul menjadi hamba Allah, kepada umat Muhammad agar betul-betul menjadi hamba Ta'ala, makrifat, beribadat. Lagu mana kita nak semaya, nak puasa, diajar oleh Rasul. Diajar oleh Rasul. Jangan reka tubik sendiri. Patut bagaimana beradab, berakhlak dengan Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala awak mai bala musibah, awak mai kesusahan, lagu mana kita nak beradab? Itu juga dia ajar oleh Rasul. Kita lihat akhlak Rasul. Tengok Nabi Isa. Pada Nabi Isa masa umur 12 dia lagi hidup di Mesir tu. Mak dia wak lagi di Mesir tu. Orang-orang miskin pakat pergi kumung rumah dia masa dia umur 12. Kerana makan dia tak habis rumah dia. Tapi apabila dia kembali ke Palestin, miskin. Baju selah yang Nabi Isa ni. Selah malam dijadikan selimut, siang hari dijadikan baju. Ni dia jahit dengan duri ni. Siang hari jadikan baju. Tidur di beranda masjid. Makan tak ada air hujan, kutip pucuk-pucuk kayu yang makan. Miskinnya Nabi Isa. Tapi adakah Nabi Isa menjawab pada umat dia, wahai umatku, kita kena usaha untuk kaya? Tidak. Rasulullah pun begitu juga. Ya Allah, jadikan hidupku miskin dan ahli keluargaku miskin, dan bangkitkan aku bersama orang miskin. Nak beribad pada Ta'ala, sakit payuh aku sakit. Rasulullah bengkok kakinya pun dibawa sembahyang, menunjukkan bahawasanya sakit, miskin, Rasulullah masalah bertubi-tubi datang, tak menjadi masalah. Akhlaknya bagaimana, adab pada Allah Ta'ala bagaimana, semuanya diajar. Maka oleh sebab kerana nak bawa beban yang begini payuhnya ajar umat ni, jenis babe-babe. Yahudi dulu habis babe dah ni. Kalau tak babe dia tak bunuh Nabi dia. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Yahya anak Zakaria semaya, duduk semaya. Allah Ta'ala perintahkan, Yahya semaya dan jangan memalingkan muka engkau. Maya dalam Batu Muqaddis. Batu Muqaddis tu orang penduduk dia kerak tekuk duduk tengah semaya. Anak ayah hidup lagi. Hamba ayah pula Zakaria. Zakaria hunggar pokok kayu terbuka. Masuk dalam aku Zakaria. Buruk Zakaria masuk. Tinggal baju sikit tinggal. Ada dalam ni. Dia gaji kayu ke. Babe tak babe buat ni. Nah, kita di orang sebelah Asia ni kira lembut dah tu. Lembut. Tu pun tak dengar kata kau ni. Jadi nak suruh umat ini makrifat, beribadat dan akhlak Allah Ta'ala atas Rasul dia yang bersifat dengan 4 sifat ini, supaya umat ni boleh pegang kemakung. Apa yang dibawa oleh Rasul sama yang dibawa oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah pada akal hanya menerima seseorang yang nak bawa tugas begitu berat, makrifat, ibadat, beradab, bukannya mudah. Boleh menerima seorang malaikat pada dia terzohir 4 tanda ini, 4 sifat ini, celah orang tu Rasul. So sifat tu kita akan kupah akan datang so lah dah. Kalau seminggu 4 minggu kiranya dah. Tengok sabar lah. Begitulah malam ni kadatulah dulu, minta redha, minta ampun dunia akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma nabi wa akhina bi taqwa wa janna bi sa'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.